Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua berkenaan satu aplikasi yang boleh kita gunakan untuk kita laksanakan dalam kita punya PDPC bersama murid-murid kita. Baik, aplikasi ataupun program yang saya maksudkan adalah Jamboard, Google Jamboard. Yang ini disediakan oleh Google. Okey, baik. Jadi kita mulakan. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali kita mesti tahulah, tak kiralah apa benda, kita kena tahu berkenaan Google, berkenaan satu-satu benda tersebut. Kita nak guna mesti nak tahu apa yang menarik, apa yang bagus berkenaan benda tersebut. Jadi yang pertama sekali, marilah kita tengok apa yang menarik tentang Google Jamboard yang kita nak fokus pada hari ini. Baik. Okay, jadi dengan menggunakan Google Jamboard, seperti yang tuan-tuan boleh tengok dalam gambar ni, contoh dalam gambar ni. Okey, ada orang yang sedang membentangkan sesuatu menggunakan Jamboard. Okey, Jamboard ni satu alat seperti dalam gambar ni, macam whiteboard secara digital. Okey. Dan masing-masing boleh tengok dari device masing-masing. Okay, walaupun di tempat sama, boleh menggunakan device masing-masing. Okay. Yang bentang boleh tunjuk dan tulis dekat alat di depan, dan paparan yang sama bagi orang yang ada link yang sama boleh dilihat pada device masing-masing. Ada yang lihat di laptop, ada yang lihat di telefon. Dan secara tradisional, kalau kita minta murid kita tulis di papan putih, kita akan panggil dan kita minta mereka datang ke depan untuk tulis. Tapi dengan menggunakan Jamboard ini, mereka boleh tulis dari device masing-masing. Okay, ada yang boleh tulis dari telefon, ada yang boleh tulis dari laptop. Okey, ada yang tulis dari iPad. Okey, dan lain-lain tablet. Okey, mengikut kemampuan masing-masing. Jadi menggunakan Google Jamboard ni, kita dapat jana idea lebih mudah. Maksudnya di tempat berlainan pun kita boleh guna. Maksudnya tak perlulah kita berada dalam satu tempat, perlu keluar ke hadapan untuk kita tulis idea kita. Kita duduk dekat mana sahaja, kita nak meeting ke, kita nak belajar ke, di mana-mana tempat yang ada akses internet, kita ada telefon, kita ada komputer, kita boleh sertai kelas ataupun satu-satu perbincangan, dan kita boleh tulis idea kita direct melalui kita punya device, kita punya alat. Okey, seterusnya samalah macam didik hibur tu yang saya dah cerita tadi. Okey, jadi di dalam Google Jamboard ni dia ada macam-macam fungsi. Contoh yang ditulis dalam ni ada paparan, kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan sticky notes. Tu contoh. Ada lagi beberapa fungsi-fungsi lain. Dan Google Jamboard ni dijalankan secara online lah. Jadi dia cyber. Maksudnya selalunya kita dengar pedagogi, yang kita belajar sebelum ni pun kita belajar pedagogi. Jadi ada istilah baru seiring dengan perubahan zaman, terutamanya 2 tahun ini, 2020 dan 2021 ni, kita banyak belajar dari rumah, PDPR, disebabkan oleh COVID-19 yang melanda
seluruh dunia, dan kebanyakannya orang belajar dan bekerja dari rumah. Jadi Google Jamboard ni lah antara salah satu program ataupun aplikasi yang boleh digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain, satu alat yang digunakan untuk belajar dan berbincang. Ini salah satu alat, banyak lagi alat-alat lain. Ada Microsoft Whiteboard, ada yang tu saya lupa. Adalah beberapa perkara benda yang lain yang boleh kita gunakan untuk kita pelbagaikan kita punya perbincangan dan juga pembelajaran. Okey, jadi selain kita tahu apa yang menarik ataupun yang bagus sesuatu benda tu, yang kita fokus sekarang adalah Jamboard. Kita juga mesti kenali, kita nak guna satu-satu benda tu, kita mesti kenal benda-benda tersebut. Kalau kita guna tapi kita tak tahu ini apa guna dia, jadi kita tak syok lah kan nak guna, kita pun tak tahu macam mana. Jadi kita kenal dia dulu supaya kita lebih mudah kita nak gunakan satu-satu benda tersebut. Okey. Jadi bila kita buka Jamboard ni, inilah paparan yang kita akan lihat. Putih, kosong. Macam kita buka Microsoft Word. Tapi yang ni Google Jamboard. Maksudnya papan putih lah, whiteboard. Macam whiteboard dekat kelas. Okay, cuma yang ni dalam secara digital, secara maya, dalam menggunakan internet. Okay, jadi ini adalah paparan yang kita boleh tengok. Okay, baik. Di sebelah atas, di sebelah atas ada butang undo ataupun redo. Sebelahnya ada butang zoom. Kita boleh set background. Okey, yang ni contoh ni adalah background putih. Kita boleh buat background garis 2. Kita boleh buat background petak macam kita guna buku matematik. Kita boleh buat background titik ataupun kita juga boleh pilih background apa sahaja, background bergambar. Kita nak pilih gambar sama ada dalam simpanan kita ataupun Google punya gambar. Okey. Dan ada juga fungsi untuk clear frame. Maksudnya kita conteng semua kita nak clear. Maksudnya semua kita nak padam. Kita tekan saja clear frame, dia akan kembali suci putih macam asal, macam ni. Okey. Yang di atas ni pula page control. Okey, kalau kita mengajar ramai, okey, satu kelas kebiasaannya kalau kita dekat Malaysia ni, satu kelas ada lebih kurang, paling kurang pun ada 30 orang. Jadi kita nak divide kepada beberapa kumpulan, kita boleh tekan dekat sini. Okey, kita boleh tekan dekat sini. Okey, untuk kita copy, untuk kita duplicate. Contoh kalau kita bahagi murid kepada 6 kumpulan, kita tulis tajuk, setiap kumpulan perlu selesaikan tugasan. Kita klik dekat sini. Maaf. Okey, kita klik dalam Google Jamboard nanti, kita klik dekat ada paparan ni, dia akan keluar besar sikit dan dia ada fungsi untuk kita tambah ataupun untuk kita duplicate. Yang tu nanti saya akan bawa bila saya buka Google Jamboard yang betul nanti. Seterusnya ada more action, kita akan tengok juga nanti. Share button kita akan tengok nanti juga. Okey, seterusnya di sebelah kiri, paparan sebelah kiri ada pen, ada erase ataupun eraser, ada fungsi select, ada fungsi untuk kita tambah sticky note, untuk tambah image. Ni kalau kita mula-mula buka dia ada circle.
Kita boleh pilih, kita klik tepi ni, dia akan ada circle, square, triangle, macam-macam bentuk untuk kita pilih mengikut bentuk yang kita suka ataupun kita perlukan. Okey, ini text box. Kita klik text box untuk kita menaik tulisan, untuk kita menulis perkataan-perkataan dalam ni. Dan laser. Laser ni untuk kita highlight sementara, untuk kita tunjuk satu-satu benda, dan dia akan hilang. Maksudnya fungsi untuk kita tunjuk lah. Okey, ini sahaja dia punya paparan yang kita kena fahami. Kita kena tengok. Maksudnya kita akan guna. Maksudnya semua ni kita akan gunakan. Seterusnya, kolaboratif melalui Google Jamboard. Okey. Maksudnya benda ni aktiviti yang kita lakukan bersama sepanjang kita gunakan Google Jamboard tersebut. Okey, yang pertama draw. Ada fungsi draw, shape, patterns, icon dan lain-lain. Ada fungsi ataupun jenis kita boleh buat aktiviti menggunakan sticky note. Okey. Ada kita boleh annotate. Kita tanda. Ada teaching whiteboard. Kita write, copy, paste. Kita tengok semua benda ni kita akan tengok nanti. Digital poster, pick and vote, storytelling, graphic organizer. Okay, ni contoh untuk draw. Untuk draw. Okay, ini satu penyataan ataupun satu ayat yang kita bagi tugasan. Okey, ni paparan Jamboard lah contohnya. Benda yang fungsi-fungsi tu dia tak tunjuk. Okey, contoh kan. Okey, ni paparan Jamboard yang kita tulis dalam ruangan putih tadi. Kita tulis ayat ni. Lepas tu ini arahan. Kita buat siap-siap dekat bawah ni macam ni. Dan untuk benda ni, murid tekan dekat sebelah kiri tadi tu, dia ada yang select. Murid tekan select, lepas tu dia klik atas petak, mana-mana petak, dan dia Ctrl D. Ctrl D, dia akan duplicate. Maksudnya dia akan jadi ada salinan petak ni. Salinan tadi tu kita klik atas dia, kita tarik, letak dekat mana-mana perkataan yang berkaitan dengan noun ke, verb ke, adjective ke, preposition ke. Okey, kita klik mana-mana. Okey, kalau noun contoh, kita klik, kita ambil select, kita klik atas kotak ni, kita tekan Ctrl D, kita tarik, kita bawa mana noun. Okey, contoh dog ni nouns kan. Fox. Okey, brown fox noun. Okey, kita ambil, kita tarik. Ataupun murid klik, murid tarik ke sini. Okay, ini untuk contoh fungsi draw activity. Jadi masing-masing, kalau guru-guru masing-masing boleh buat aktiviti ni menggunakan tajuk ataupun berkaitan dengan subjek masing-masing lah, menggunakan aktiviti ni. Ini contoh. Okey. Yang kedua, macam mana kita nak guna sticky note. Okey, ni contoh sticky note. Kita boleh buat ramai-ramai. Okey, contoh dalam kelas kita ada 40 orang. Okey, 40 orang. Kita boleh buat 2 page ataupun 3 page ataupun 4 page. Kalau kita buat 4 page, kita buatlah satu page ni untuk 10 orang murid. Kongsi idea masing-masing. Contohnya, kita tulis cara menjaga kesihatan gigi. Okay, jadi setiap murid akan pilih dekat tepi kiri tadi tu ada sticky note. Okay, setiap daripada mereka akan pilih sticky note dan dia akan keluar satu paparan untuk murid tulis. Jadi mereka akan tulis idea masing-masing ataupun jawapan masing-masing macam mana cara nak menjaga kesihatan diri. Jadi mereka akan tulis, akan keluarlah kat sini jawapan-jawapan mereka.
Okey. Jadi kita bahagi siap untuk page pertama siapa, page kedua siapa, page ketiga kita bagi kumpulan 1 2 3 4. Okey. Jadi kita dah sediakan nama-nama kumpulan tu siap-siap. Okey, kita kata kumpulan 1 muka page 1. Okey, jadi yang kumpulan 1 tu akan guna page 1. Atas ni, atas tadi tu ada page punya kontrol kan. Okey, annotate pun lebih kurang macam apa tadi tu? Okey, lebih kurang dengan draw tadi. Okey. Jadi kita bagi satu benda, satu ayat ataupun satu penyataan dekat sini. Kita buat contoh. Okey. Kita bagi kotak biru untuk murid tanda benda yang penting, guna petak merah untuk murid tanda benda yang mereka keliru, kuning untuk persoalan yang mereka ada, apa yang berkaitan dengan soal mereka ada. Jadi mereka nak tanya. Jadi ni contohlah kita buatlah menggunakan kita punya masing-masing berdasarkan subjek masing-masing. Okey, ni contoh yang boleh kita jadikan panduan. Okey, duplicate ni control D lah, duplicate macam tadi. Okey, ini teaching whiteboard. Okey, yang ni kita tak guna, jarang guna lah kot. Memang kita tak guna. Kalau lebih-lebih lagi kita sekolah dekat Malaysia ni kita tak gunalah. Kalau ada orang sponsor mungkin boleh, sebab benda ni harga dia belasan ribu lah dalam ringgit Malaysia. Sebab dia beribu-ribu juga harga dia dalam USD. Okey, baik. Okey, kalau ada benda ni memang satu benda yang menarik lah, yang boleh kita lakukan pembelajarannya dekat sekolah. Okey, baik. Digital poster, contohnya saya ambil satu, saya buat tajuk The Giant Panda. Okey, jadi kita minta seorang murid dia ambil, dia cari tadi ada sumber, ada fungsi untuk kita ambil gambar kan. Kita klik gambar, dekat nanti dia akan keluar. Kita nak browse gambar tu dari mana? Gambar tu dari kita punya komputer ke, dia punya drive, Google Drive kita ke, kita nak secara direct kita nak search gambar dekat Google ke. Okey, biasanya gambar-gambar, nak gambar menarik kita search dekat Google lah. Macam mana kita nak search gambar nanti saya akan tunjuk. Okey, seterusnya pick and vote. Ni contoh pick and vote. Okey, kita bagi contoh macam ni. Okey, makanan manakah yang anda rasa terbaik untuk makan malam? Tinggalkan sticky note kecil nama kamu di atas makanan yang kamu pilih. Okey, jadi kita bagi beberapa pilihan untuk mereka pilih. Dekat fungsi tadi, murid-murid akan pilih sticky note dan mereka akan tulis nama mereka dan mereka drag nama mereka tu ke atas gambar-gambar yang mereka pilih. Jadi kita boleh tengoklah murid ni pilih gambar ni, murid ni pilih gambar ni, murid pilih gambar ni, ada yang pilih gambar ni, berdasarkan nama-nama yang mereka tulis menggunakan sticky note tadi. Okay, ni contoh. Kita nak buat jenis lain pun boleh menggunakan sticky note tu. Okay, ini storytelling yang kita boleh buat, activity storytelling. Okay, untuk page yang pertama kita letak satu gambar, okey, sebagai material kita. Kita buat satu ayat pembukaan dan kita minta untuk muka surat seterusnya murid ambil text box dan murid akan sambung cerita ni berdasarkan idea masing-masing. Okey, kita bagi tajuk lah. Tajuk pelajaran tu berkaitan tabiat pemakanan haiwan.
dan kita bagi gambar ni. Jadi mereka akan ceritalah yang berkaitan dengan gambar dan juga tabiat pemakanan haiwan dalam gambar yang kita tunjuk. Okey, ini contoh storytelling. Okey, ini kita kalau kita gunakan graphic organizer. Okay, kalau kita gunakan graphic organizer, kita boleh gunakan note, mind map dan lain-lain. Ini contoh dia gunakan. Okay, Freya model. Okay, write your instruction in this box, or if you don't want to, you don't have to. Just delete text box and use the graphic organizer by itself. Okay, ni kita nak guna, ikut kita lah nak guna macam mana kan. Ni contoh yang dia bagi. Okay, dia bagi harimau contoh dalam ni lah. Kita buatlah ikut kita punya senang, paling senang kita guna mind map. Kita buat satu contoh, satu tajuk mind map, murid akan ambil buat line, tulis garis, ambil pen, garis, lepas tu buat bulat ke, buat petak ke, ikut kreativiti masing-masing berdasarkan topik yang ingin dibincangkan. Okey, jadi dah dekat nak akhir dah. Mana kita nak cari Google Jamboard ni? Kita nak buka kita duk bincang-bincang Google Jamboard ni, mana kita nak buka dia kan? Okey. Kita boleh buka melalui kita punya telefon ataupun tablet. Untuk buka melalui telefon ataupun tablet, kita boleh gunakan aplikasi apps. Okey. Apps kalau sesiapa yang guna produk Apple, jadi macam iPhone ke ataupun iPad, dia boleh cari aplikasi Jamboard ni dalam App Store, Apple App Store. Bagi sesiapa yang guna Android, Samsung tablet contoh kan, dia boleh cari dekat Google Play. Okey. Ataupun kalau saya tak suka guna aplikasi lah setakat ni, sebab saya guna hanya ada telefon. Okey, bila guna telefon, guna aplikasi tak rasa macam tak mesra, kurang mesra, sebab telefon kecil dan untuk kita menulis susah, dan banyak benda yang kita susah nak guna telefon berbanding kita guna web. Okay, jadi bagi saya suka guna web. Okay, guna web, kita boleh buka melalui browser Google Chrome. Saya biasa guna Google Chrome lah. Kita boleh juga buka melalui Mozilla. Sesiapa yang pakai MacBook boleh buka menggunakan Safari, ataupun kita juga boleh buka di Microsoft Edge. Okey, Microsoft Edge. Okey, ini mana kita nak dapat. Okay, jadi tunggu apa lagi? Jom budayakan Google Jamboard. Okey, macam mana kita nak budayakan ni? Mesti kita belajar sikit-sikit. Yang saya bagi tahu kali ni hanyalah sebagai pengenalan basic. Okey, jadi kita sambung seterusnya, kita sambung macam mana kita nak buka Google Jamboard. Saya tunjuk buka melalui browser. Okey, baik. Okey, ni saya dah buka saya punya Google Classroom. Kita nak tengok, kita nak buka Google Jamboard dekat Google Classroom kita ni. Biasanya dekat sinilah. Okey, Google Apps yang butang 9 tu, ada titik 9. Okey, kita scroll sampai jumpa Jamboard. Klik dekat Jamboard. Ini Jamboard yang saya dah buat lah. Okey, baik. Ini paparan yang kita dah buat. Benda ni tersimpan dalam kita punya Google Drive. Okey,
Macam mana kita nak buat satu Jamboard yang baru? Kita tengok di bawah sebelah kanan ada simbol tambah warna Google ni. Warna Google. Okey, dekat bawah ni dia, bila kita bawa mouse kita ke situ, dia ada tulis New Jam. Kita klik. Okey, kita klik dan dia akan keluar Untitled Jam. Okey, inilah Jamboard kita dekat kita punya browser. Okey. Sama macam paparan tadi. Okey, sini kita boleh rename. Kita nak letak tajuk apa yang kita nak ajar. Topik apa kita nak ajar. Okey, baik. Jadi yang kita tengok tadi, ini page control. Okey, kita besarkan dia. Okey, baik. Saya buat satu perkataan dulu. Okey, ni paparan sebelah kiri ada pen, eraser, erase untuk kita padam, select, sticky note. Okey, sticky note saya tulis. Okey, save, dia akan keluar macam ni. Ni bila kita tekan select, kita boleh klik dan ni kita bagi, boleh select lah nak letak kat mana-mana kan. Okey, contoh. Okey, ini sticky note. Okey, ni gambar, add image. Ini kalau kita ada dekat dalam komputer kita dah lah. Ni URL kalau kita nak cari dekat internet. Dari kamera kalau kita pakai apps lah selalunya. Okey, Google Image Search. Biasanya nak cari gambar-gambar cantik, kita tak carilah dekat Google Image Search. Okey, contohnya kita nak cari gambar harimau. Biasanya kita gunalah bahasa Inggeris. Tiger. Okey, dia akan keluar. Dia klik dekat gambar, ada keluar warna biru ni, tekan dekat insert. Okey, kita nak cerita berkenaan harimau. Kita boleh kontrol nak besar ke sini, nak besar ke, nak kecil ke. Okey, baik. Ni bahagian gambar tadi. Lepas tu kita ceritalah, mintalah murid cerita yang macam poster tadi kan. Okey, murid cerita, type, buka text box baru. Okey, text box dia cerita. Okey, contoh. Kita nak tarik panjang macam ni boleh, bagi besar pun boleh. Okey, macam ni. Ini circle, kita boleh buat circle. Okey, kita boleh pilih juga nak buat square. Okey, nak buat triangle, diamond, round rectangle. Okey, macam-macam lah. Ini kalau kita guna sepenuhnya guna mouse apa semua kan. Kalau kita guna writing pad ataupun guna iPad ke apa semua pun boleh. Contoh, saya ambil pen, saya lukis bulatan. Okey, ataupun saya lukis petak. Ni kalau kita buat handwriting lah. Okey, baik. Jadi text box dah buat tadi. Ni laser, kita nak tunjuk. Okey, contoh. Dia akan jadi macam tu. Okey. Dan contoh kalau kita ada murid yang ramai, kita nak bahagi kumpulan, kita klik dekat atas ni. Okey. Kalau kita tambah macam storytelling yang saya tunjuk sebelum ni,
kita buat satu ayat. Okey, kita kliklah dekat tambah ni, murid akan masing-masing yang online yang dia akan tulis dekat sini. Macam mana nak bagi murid tu masuk sekali dalam ni, saya akan bagi tahu sebelum ni, selepas ni. Okey, ni kalau kita add. Kalau kita nak bagi kumpulan dan setiap kumpulan tu kita nak buat benda sama, kita tekan dekat titik 3 ni, kita duplicate. Okey, jadi dia akan keluar. Kita buat 3 kumpulan contohnya. Okey. Jadi setiap murid akan dapat paparan yang sama. Kumpulan ni akan menulis dekat page ni, kumpulan ni akan dekat kumpulan 1 page 1, kumpulan 2 page 2, kumpulan 3 page 3. Ataupun kalau ada 30 orang, kita duplicate lah sampai 30. Dia nak tulis setiap murid kena buat tugasan tanpa kumpulan. Kita duplicate lah sampai 40. Ataupun kita minta murid tu duplicate sendiri, murid tu tekan sini, dia boleh buat sendiri dan dia tekan duplicate. Jadi kalau serentak buat 40, kita buat satu je tadi kan. Setiap orang yang pandai duplicate tu, kita minta lah dia duplicate sendiri dan dia akan dapatlah paparan masing-masing. Okey, kalau yang tak pandai duplicate, kita tolonglah duplicate beberapa, supaya kalau kita nak duplicate terus sampai 40 tu, satu kerja yang renyah jugalah. Okey, baik, ni contoh. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kita nak bagi murid ataupun rakan-rakan kita, kalau meeting rakan lah, kalau PDP murid lah. Okey, kita nak kongsi idea macam ni, kita tekan dekat share. Sekarang ni private, hanya saya boleh tengok paparan ini. Okay, baik. Jadi untuk kita tengok, murid kita boleh tengok juga, murid kita boleh menulis juga atas ni. Dekat bawah ni, dekat get a link ni, kita tekan yang tulisan biru, change link to Ministry of Education Malaysia ni kan. Okey, kita boleh buat anyone with the link. Okey, viewer, kalau kita tekan viewer saja, mereka hanya boleh tengok kita tulis. Kita boleh klik editor, jadi mereka pun boleh edit. Okey, kita boleh add. Nak senang, kita add je. Contoh kalau murid kita tu biasa, kita ada dia punya ID, MOE ataupun Google, kita boleh add. Ni contoh, kita add dia semua ni. Maksudnya mereka boleh dapat paparan ni. Okey, contoh saya add lagi. Okey. Okey, contoh. Mereka boleh, kita boleh bagi sebagai viewer saja ataupun juga sebagai editor. Okey, jadi kita pun send. Jadi siapa yang add ni, siapa yang saya add, boleh nampaklah benda ni. Okey, baik. Kita boleh juga contohlah murid-murid kita tu ada yang suka main-main kan, suka menconteng ke kawasan orang lain. Kita boleh pilih setiap orang tu sebagai viewer saja. Jadi dia boleh tengok orang lain buat aktiviti. Kita boleh kontrol, kita nak kontrol supaya dia tidak main-main lah. Kita boleh jadikan mereka sebagai viewer saja. Mereka boleh tengok tapi mereka tak boleh edit, tak boleh menulis atas paparan Jamboard tu. Okey. Kalau kita nak remove pun, remove lah. Okey. Kat bawah ni remove, klik tepi ni. Okey. Baik. Ataupun ni kalau kita add
Nak senang dekat murid-murid kita, macam ni tadi, ambil je anyone with the link. Kita anyone with the link, kita copy link, kita bagilah dekat grup WhatsApp supaya murid masuk melalui link tersebut. Tak kira lah dia pakai ID MOE ke, dia pakai ID Google biasa ke, dia boleh masuk dan berinteraksi dengan kita menggunakan Google Jamboard ni. Saya bagi satu contoh aktiviti yang ni untuk RBT. Okey, contoh yang saya dapat RBT. Okey, ni gambar alat pemadam api. Okey, alat pemadam api, apa dia? Okey. Baik. Ini gambar alat pemadam api. Okey, jadi ini kita guna inilah text box. Okey, kita bagi arahan. Yang pertama, arahan pertama, labelkan bahagian utama alat pemadam api di bawah. Arahan kedua, labelkan urutan menggunakan alat pemadam api berdasarkan PASS. PASS ni singkatan kepada pull the pin, maksudnya tarik pin. A itu untuk aim at the base of fire, kita halakan kepada dasar, dekat dia punya api punya dasar. Yang ketiga tu S, squeeze the lever, kita tekan dia punya apa tu, yang penekan tu supaya keluar dia punya bahan dalam ni, serbuk dalam ni. Yang ke S, yang kedua sweep side to side, maksudnya kita halakan, kita tidak sembus tempat, kita halakan kiri kanan. Okey, jadi cara dia kita dah tulis. Ni pun pakai text box, maksudnya untuk buat jawapan ni murid boleh contoh pin, murid ambil, kita dah buatkan kotak ni. Okey, gambar lah, kita ambil gambar yang dah siap, memang dah ada macam ni. Kita murid ambil pin ni, dekat select, tekan dekat pin, dia tarik sini, contoh pin, keluarlah jawapan duduk dalam ni. Tuas, tarik, bawa ke sini, contoh saya buat. Muncung, yang ni muncung. Tong, okey, ni tong. Mana host ni host. Okey, yang pertama, buka pin. Lepas tu tunjuklah mana-mana. Contoh. Tarik macam ni. Inilah cara aktiviti yang kita boleh lakukan. Okey. Jadi untuk lebih lanjut, kita bolehlah tanya sesiapa yang lebih tahu secara face to face, supaya kita lebih senang untuk laksanakan aktiviti Jamboard ini. Jadi setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.